Pertama saya nak cerita pada tuan-tuan tentang hukum qaza'. Hukum qaza' ni maksudnya qaza'un. Qaza' ni mencukur sebahagian kepala dan membiarkan sebahagian yang lain. Sebab hari ni ramai anak-anak kita yang buat rambut sebahagiannya dipendekkan, yang sebahagian lagi ditinggalkan panjang. Dan benda ni tidaklah mustahak sangat, cuma kadang-kadang salah menyebut hukum. Sebab saya banyak dengar orang mengatakan qaza' ini hukumnya haram. So saya nak perincikan sikit. Sebab ada satu sikap orang yang suka datang program agama ni adalah bila sampaikan agama itu, dia tak siasat dulu, dia tidak ada fatabayyan, hingga kan mengeluarkan pandangan yang sepatutnya tidak haram jadi haram. Tuan-tuan kena faham, Islam ini halal dan haram adalah hak mutlak Allah Ta'ala. Al-halal wal haram haqqullah wahdah, disebut dalam buku Dr. Al-Qardawi, iaitu halal dan haram pada pandangan Islam. Al-halal wal haram fil Islam. Dalam buku tu dia cerita bahawa menyatakan halal ataupun haram haqqullahi wahdah, dia adalah pemilik Allah Ta'ala secara mutlak, dimilikan Allah secara mutlak. Jadi bila kita nak kata benda tu tak boleh ataupun haram ataupun benda tu harus, kita kena tengok kita ambil tu daripada mana. Lalu qaza' ini menjadi perbahasan, taklah hangat, tapi takut kita sendiri terperangkap bila tengok tak boleh ni, hukumnya haram, kita takut nada tu. So kita kena detailkan apa maksud qaza' ini. Baik, qaza' ini adalah sebagaimana kata Imam Nawawi, al-qaza' halaqa ba'da ra'si mutlaqan wa huwa al-asah. Qaza' adalah mencukur sebahagian kepala. Itu istilah mudah. Cukur sebahagian kepala, biarkan rambut di tempat lain. Itu qaza'. Baik, hukum qaza'. Ulama telah bersepakat menyatakan qaza' adalah makruh. Ini sepakat ulama. Qaza' ni bukan haram. Qaza' ni dulu orang buat kerana tak tahulah benda tu jadi macam tak elok. Dia botak kat sini, dia belah ni panjang. Dia botak kat tengah ni, dia biar tempat ni ada rambut. Itu qaza'. Dia botakkan, dia halaqah, dia cukur rambut dia. Dia jadi sebahagian ada rambut, sebahagian tak ada rambut. Tu. Kalau itu terjadi, ulama sepakat kata dia bukan haram, dia makruh. Dia tidak haram, dia adalah makruh. Baik. Imam Nawawi menyebut dalam kitabnya Minhaj, iaitu syarah kepada Sahih Muslim, katanya wa ajma'u ala karahatil qaza' idza kana fi mawadi' mutafarriqah. Dia kata, Imam Nawawi sebut telah ijma' ulama, sepakat ulama seluruhnya menyatakan qaza' ini tidak haram, dia makruh, hukumnya makruh, tidak ada masalah. Illa ayyakuna limudawah, melainkan kalau tujuan untuk ada tujuan rawatan, macam orang buat nak bekam, itu taklah, tak makruh lah, itu boleh. Kita tebuk sini satu, kita nak hirih pisau tu supaya kita boleh keluarkan darah. Kita nak hijamah, itu tak makruh. Tetapi kalau dia buat tebuk macam tu, dia tebuk sini, dia tebuk sini, dia tebuk sini, dia biar ada tumpukan di kepalanya, itu pun tak haram, itu makruh. Kena jelas tu. Kenapa saya jelas ni? Sebab mutaakhir ni ada passion begitu. Fashion yang sebelah ni dia buat nipis,
atas dia tinggalkan mohok, kan? Ataupun dia nipihkan, kemudian dia buat satu line, dia bagi botak di satu line tu, rambut sikat tepi. Kalau orang kata tu qazak, ni syekh entah buat qazak ni syekh, ni qazak ni. Qazak pun bukan haram, maksudnya makruh. Jelas itu dulu. Qazak ini kalau terjadi maksudnya makruh, dia tidak haram. Kenapa saya jelas ni banyak kali? Sebab saya tengok ada orang ceramah, dia kata apalah nak mudah sekali buat qazak. Qazak ni dilarang oleh Nabi SAW. Pada pandangan kita, bila sebut Nabi larang, kita faham haram lah. Tapi tak, ulama kata walaupun ada hadis, hukumnya masih lagi makruh, tidak haram. Sebab itulah sepakat ulama mengatakan qazak itu makruh. Maksud makruh di sini adalah makruh yang tidak sampai darjah haram. Tak, bukanlah makruh tahrim, tapi makruh tanzih. Makruh ni ada dua, tuan-tuan. Makruh ni dibenci tanzih, elok tinggallah. Kalau nak tebuk kepala gitu, elok tak payahlah, nampak tak elok. Cuma kalau buat juga tidak haram. Dia bukan termasuk tahrim, bukan termasuk perkara yang haram. Okey. Oleh itu, bila sebut pendapat ini, maka semua ulama, termasuklah Hanafi, Maliki, Syafi'i dan juga Hambali, mereka menyatakan qazak ini makruh, bukan haram. Dalilnya adalah daripada Ibnu Umar. Mungkin kesilapan orang mengambil hadis ini menyatakan qazak itu haram kerana ada larangan. Kata Ibnu Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha 'anil qazak. Nabi pernah larang untuk buat qazak. Kata Ibnu Umar, aku pernah dengar Nabi larang buat qazak. Nabi larang untuk buat qazak ini. Bahkan ada satu lagi cerita, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a sibyan. Satu hari Nabi tengok ada seorang budak, qad halaqa ba'da sya'rihi, dia cukur sebahagian kepalanya, wa taraka ba'dahu, dia tinggal sebahagian yang lain. Bila dibuat demikian, fanahahum an dzalika, Nabi larang daripada berbuat demikian. So kalau orang tanya, qazak ni ada larangan Nabi tak? Ada larangan Nabi dalam hadis. Tapi larangan itu bukan tunjuk haram, larangan itu tunjuk makruh. Eloklah ditinggalkan. Itu maksud Nabi. Nabi larang itu, ulama kata eloklah ditinggalkan. Oleh itu, ulama telah memberikan pandangan. Pertama dia kata, ulama berkata larangan ini tidak haram kerana termasuk dalam bab adab. Kalau tengok rambut duk tobek-tobek ni, dia tak elok lah, tuan-tuan. Dia dari segi adab nampak tak cantik. Tuan-tuan buka rambut, tiba-tiba sini botak, sini botak, sini botak. Betul ada pula ekor sini dua. Itu dalam babul adab, tak elok lah. Orang Muslim tak elok macam tu. Kan, ni dia. Tapi bukan haram. Dibolehkan qazak yang keduanya untuk tujuan perubatan, seperti disebut oleh Imam Nawawi. Tapi kalau tujuan perubatan, tak ada masalah. Ketiga, yang ketiga ni penting. Menipiskan dan menggunting tepi. Ni, gunting tepi bagi nipis ni, itu tidak termasuk qazak. Lagilah. Tak ada makruh lah tu. Kalau orang tanya kita, ustaz, kalau kita buat rambut tepi ni nipis gunting, atas tinggal, kemudian buat satu line sini, makruh tak? Tidak makruh. Kerana yang tu tak termasuk qazak. Qazak ni tebuk sini, tebuk sini, tebuk sini, tu qazak. Tu beza dia. Kan? Kemudian dia kata mengguntingkan dan menipiskan tepi tidak termasuk dalam larangan. Keempat dia kata berdosa mengeluarkan hukum qazak haram, kerana ini bukan pendapat ulama yang kata qazak ni haram. Tak ada ulama kata haram. Ijma' ulama mengatakan makruh sahaja. Oleh itu, apa yang kita faham di sini, qazak tidak haram. Yang orang potong tepi nipis, belah ni nipis, tinggal tengah, itu bukan qazak. Qazak maksudnya tadi ada lompang, tadi ada lompang, dan ada lompang. Tu baru qazak.
Jadi nak bagi tahu dua perbezaan. Walaupun orang tu buat qazah, dia tebuk sini, larangan Nabi bukan tunjuk haram. Dia sekadar nak jaga adab sebagai Muslim. Yang kedua, yang potong nipis dan buat lain, itu bukan qazah. Itu tak termasuk makruh pun, hukumnya harus. Dan kalau tuan-tuan nak buat, boleh, tak ada masalah. Cuma mungkin tuan-tuan tak gamak nak buat lah kot. Pasal tuan-tuan dah ahli masjid tu ya. Tapi kalau nak buat juga, tidak ada masalah. Saya kena tegaskan benda ni kerana tak nak kita tidak mendaulatkan syariat. Ramai orang hari ni cakap suka, tak lepas pada syariat. Itu hukum yang pertama. Ada persoalan nak tanya? Tak ada? Kalau tak ada, kita ambil hukum yang kedua. Hukum kedua ni saya rasa tuan-tuan pernah dengar kot. Hukum merokok. Hukum isap rokok. Dan saya bagi kata kunci dari segi hukum ni, semoga kita dapat Okey. Saya nak sebut ni kerana ada beberapa faktor yang harus kita tengok. Baik. Saya ambil terus ringkasan. Boleh dikatakan hampir 90% pandangan ulama menyatakan rokok itu haram. Mutaakhir ni hampir tak ada ulama yang menyatakan makruh. Mutaakhir ni maknanya hukum isap rokok itu menurut pandangan para ulama. Kalau tuan-tuan tengok pandangan ulama kini, sama ada daripada Persatuan Ulama Darul Ifta Mesir, mereka adalah rumah yang mengeluarkan fatwa, tempat keluar fatwa, termasuk Majlis Fatwa Mesir, termasuk Majlis Fatwa Arab Saudi, Dr. Yusuf Al-Qardawi, Syekh Mahmud Shaltut, bekas daripada Syekhul Azhar, Syekh Said Sabiq, dan Syekh Atiyah Saqar, Syekh Ahmad Surbasi. Ini nama-nama ulama yang glamour. Mereka menyatakan rokok hukumnya haram. Bahkan Qardawi menyatakan kalau ada orang ijtihad kata rokok tu makruh, ini mungkin pandangan dulu. Tapi hari ini bila minta kepada orang yang pakar, dipanggil ahlu dzikri. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang reti kalau kamu tak reti. Tanya siapa? Tanya tabib. Tabib ni siapa dia? Doktor. Tanya para doktor, doktor buat kajian research, memang didapati rokok mendatangkan bahaya dan mudarat. Atas kajian doktor itu, kata Dr. Al-Qardawi, hari ini boleh dikatakan hampir tidak ada dah pendapat rokok itu makruh. Tak ada. Tak ada dah. Hampir tak ada. Jadi rokok ini hari ini tegas, jawapannya adalah haram. Jawapannya adalah haram. Oleh itu, walaupun demikian, ada lagi pendapat ulama yang mengatakan harus dan makruh. Ini sebahagian kecil ulama, sangat kecil. Mereka yang mengatakan rokok ini makruh adalah Syekh Muhammad Amin Al-Abidin. Mereka yang mengatakan harus adalah Syekh Muhammad Amin Al-Abidin, Syekh Husain Makhluf. Ini di antara ulama Azhar, tuan-tuan. Syekh Hasan Al-Makhluf dan Syekh Hasan Ma'mun, mereka mengatakan rokok itu makruh. Ini pun ijtihad ini mereka keluar sebelum daripada kajian saintifik yang kemas pada zaman sekarang. Oleh itu, daripada dua pendapat ini, satu mengatakan makruh, satu mengatakan haram. Yang haram majoriti dan banyak. So, apa kesimpulannya? Ini kesimpulan. Kesimpulannya begini. Untuk orang yang belum merokok, ini solusi dia. Untuk orang yang belum merokok, tuan-tuan yang belum pernah isap rokok dan tak pernah tercebur diri dengan rokok, maka kena pakai hukum rokok itu adalah haram. Semoga dengan pandangan itu tuan-tuan tak akan mendekati rokok. Itu asalnya. Kedua, untuk orang yang sudah merokok dan mereka ada willing nak berhenti rokok dan mereka memang mampu berhenti rokok, dalam kes itu, ya,
mereka juga kena pakai pendapat rokok itu haram, kerana mereka mampu untuk berhenti merokok dan mereka cuba untuk berhenti merokok dan mereka berjaya. Tujuan mengambil pendapat haram itu semoga menjadi encourage untuk mereka berhenti. Kan? Kita dah isyak, kemudian kita pun tak berhenti ya. Kena terus ambil pendapat haram. Sebab untuk mengelakkan kita tidak bercita-cita nak berhenti merokok. Okey, itu yang kedua. Tapi untuk kelompok yang ketiga, ni kelompok ni sukar sikit. Mereka dah isap rokok lama, otai dalam isap rokok merokok ni, kata orang dalam bahasa buku Bahrul Mazi, ketegar. Tegarlah. Maknanya susah sangat nak berhenti, payah sangat nak berhenti. Pertama, kalau mereka mendapat endorse daripada doktor, doktor kata, abang tak boleh berhenti rokok sebab darah abang dah bercampur dengan nikotin. Sahabat kembar abang nikotin. Kalau abang berhenti rokok, penyakit akan datang macam-macam. Tapi kalau abang nak berhenti juga, abang kena slow-slow, kena pelan-pelan. Ya, orang gini hukum rokok bagi dia bolehlah mengambil pendapat Syekh Hasan al-Makhluf tadi dengan Syekh Hasan Ma'mun yang mengatakan rokok itu makruh, kerana mereka nak berhenti tapi tak boleh kerana kes-kes terdesak tadi. Okey? Ataupun dia cuba berhenti, dia tak ada lah sampai doktor kata dia ada penyakit kalau berhenti rokok, cuma dia cuba berhenti dan tak berjaya. Dalam kes tak berjaya ini, Qardawi ambil pendapat ni, mereka dikira ta'azur, mereka tak berdosa, mereka dikira sebagai orang yang cuba fight untuk something. Sepanjang mereka fight untuk keluar itu dan belum berjaya, diampunkan oleh Allah Ta'ala dan mereka tak bersalah. Jadi kelompok yang ketiga ini kena juga cuba berhenti merokok, tetapi tak apalah, ambil masa panjang sikit. Ustaz, kalau dia tak berhenti juga Ustaz, dia berhenti bila mati, kira berhentilah tu. Bila mati baru dia berhenti, maka sepanjang itu padanya makruh, kerana dia belum berkuasa untuk berhenti. So saya kira clear di sini. Orang yang dah lama merokok dan dia susah nak berhenti, cuba dan tak berjaya lagi, ta'azur, kata Dr. Al-Qardawi dalam Fiqh Mu'asir. Tapi untuk orang yang memang boleh berhenti dan tak pernah cuba merokok, maka tetap kena pakai rokok. Ini hukumnya haram, kerana rokok mendatangkan mudarat. Dan saya pesan kepada kaki-kaki rokok, tolonglah jangan merokok depan orang ramai. Malu-malu dah isap rokok, tuan-tuan. Yang kalau nak merokok juga, cari tempat-tempat yang spesifik. Toilet zone, tuan-tuan. Toilet zone. Tapi bukan di masjid lah. Di masjid tetap tak boleh, tuan-tuan. Sebab dia menyusahkan dan menjadi liability kepada masjid. So, masuk ke sini, tinggalkanlah rokok, tuan-tuan. Nak isap juga sebab tak boleh, sebab lagi kalau tak isap bunuh tu imam. Tak apa, tuan-tuan. Ambil ta'azur tadi, tapi kalau boleh jangan di masjid lah, tuan-tuan. Saya kira jawapan saya clear dan tidak mendatangkan fitnah, tak mendatangkan masalah. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan apa yang kita bincang ada manfaat dan baik dan boleh kita share sebagai satu ilmu, tuan-tuan. Itulah di antara benda yang saya nak share pada hari ini, dan mudah-mudahan dengan apa yang kita bincang itu mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya nak berhenti kat dulu, insya-Allah. Dan cuma ada pengumuman sikit. Kalau kita ada soalan nak tanya, tak ada? Ada tak nak tanya soalan? Tak ada? Satu saja. Hukum merenjis yang bersanding. Merenjis yang bersanding tu? Tepung tawar tu. Hukum merenjis dan tepung tawar ni, kalau ada unsur daripada agama Hindu, dia dapat bukti memang tu ada unsur daripada agama Hindu, maka hukumnya haram lah. Tapi kalau tak ada unsur agama Hindu, tak haram lah. Susah nak ni. Tapi dalam Islam bila membabitkan soal gitu, at-tarku aula, dia panggil tinggal lebih baik daripada buat. Ustaz, kami tak ada unsur agama Hindu, tak takut ada unsur. Dalam Islam, at-tarku min babil aula, tinggal lebih baik daripada buat. Maka tak payah.
duk renjih-renjih apa semua. Tapi kalau ambil beras kunyit tabuk, itu memang haram. Sebab membazir. Beras kunyit ni orang tergedarah, bukan tabuk atas pengantin. Maka hukumnya haram, anda membazir tuan. Kan? Dia bukan untuk dibaling atas orang. Dipanggil abasa, perbuatan sia-sia. Tinggalkan perbuatan sia-sia. Bersanding, hukumnya boleh, tetapi dengan syarat penuh dengan syariat. Kedua, mempelai tutup aurat dan tidak mendatangkan fitnah. Dan duduk bersanding itu betul-betul menjaga supaya tidak ada unsur syahwat. Tujuannya adalah untuk orang tengok ini pengantin. Tetapi lebih baik, ini cadangan, lebih baik daripada bersanding, lebih baik buat makan beradab. Sebab itulah kali pertama dan kali terakhir dia suap suami dia. Tuan-tuan, di situlah. Lepas tu dia suap balik, bila suaminya kena kecil manis, potong kaki, baru dia suap pula tuan-tuan. Jadi maknanya, buatlah makan beradab daripada duduk bersanding. Tapi kalau nak juga, yes, hapuskan segala unsur-unsur yang khurafat tadi. Boleh mempelai tutup aurat, itu insya-Allah, itu tidak ada masalah. Ini benda-benda insya-Allah. Wallahu taala alam, innahu was-samiul alim. Dan jawapan yang saya bagi, kalau bertemu dengan ustaz lain, tuan-tuan jangan bagi saya bergaduh dengan ustaz lain. Dia hari ni dia ada pattern, dia duduk tak diam, dia cari masalah, dia ambil video saya, dia bubuh video ni pada ustaz lain supaya saya bergaduh dengan ustaz tu. Dia tak ada kerja, dia suruh kita bergaduh. Saya sebut fiqh ni dia banyak khilaf. Kalau ustaz tu kata tak boleh, itu betul, tak salah. Dan kalau saya kata boleh, juga tak salah. Al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad tak boleh batal dengan ijtihad yang lain. Saya mengambil pandangan boleh, dia mengambil pandangan tak boleh. Sepatutnya tuan-tuan terserah. Tuan-tuan nak ikut dia pun boleh, nak ikut yang saya pun boleh. Sebab kita berpegang kepada kaedah syariat. Kita bukan keluar daripada kaedah syariat. Harap tuan-tuan fahamlah. Jangan duk cari pasal. Sebab hari ni ramai orang cari pasal. Dia bubuh poster tulis Wahabi. Kata di antara ustaz-ustaz Wahabi, aku pun tak kenal Wahabi tu siapa dia. Jadi maknanya tolong tuan-tuan, jangan duk buat kerja-kerja yang merosakkan agama. Tak puas hati, bertanya. Jangan tak puas hati, sebarkan benda tak puas hati. Saya berhenti kat tulis insya-Allah. Di tangan saya ada tajuk Islam dan Bisnes tuan-tuan. Tuan-tuan boleh dapatkan di belakang sana CD ni. Dan nota-nota tadi, hukum rokok itu apa, saya dah masukkan dalam video di Telegram saya. Siapa yang ada Telegram? Sekarang ni kan ada 3, WhatsApp, Instagram dengan Telegram yang agak popular lah selain pada Facebook. Tuan-tuan kalau nak follow saya tentang hukum hakam, saya dah buat satu channel untuk hukum hakam dan satu channel untuk tuan-tuan tengok dari segi kaedah-kaedah fiqh, agar sebagai orang awam tuan-tuan boleh dapat benda tu secara mudah. Maka follow saya di Telegram saya. Telegram yang ada lambang apa nama kapal terbang kertas. Itu Telegram. Kalau belum downloadlah tuan-tuan. Saya pada Telegram, tuan-tuan yang canggih takkan tak ada Telegram. Tuan-tuan download Telegram, follow saya di Telegram. Nak dapatkan nota-nota yang saya bagi tadi, tuan-tuan follow saya di Telegram. Ambil nombor saya 019 777 8455. 019 777 8455. 019 777 8455. Tuan-tuan tak ada handset lah. Tak boleh tulis nombor telefon saya Tak ada 019 777 8455. Yang berminat lah, yang tak minat tak apa, kita tak ada paksaan. Dan jangan takut, free of charge. Jangan takut kena ada cah apa-apa. Sebab orang bimbang kok ustaz ni ambil duit sudah tak. Jangan bimbang tuan-tuan, tak ada ambil cah apa. Tuan-tuan follow saya, tuan-tuan bagi tahu saya, ustaz saya nak dapatkan nota ustaz di Telegram. Tuan-tuan sebut nama sikitlah. Ustaz saya Zulkarnain nak dapatkan nota ustaz. Saya akan bagi link Telegram tu. Tuan-tuan tekan link tu, tuan-tuan akan masuk ke dalam channel saya Telegram insya-Allah. 019 777 8455 777 8455. InsyaAllah PM saya, tegur saya akan bagi link itu insyaAllah. Terima kasih banyak yang berminat nak tahu pasal fiqh, nak berminat nak tahu pasal Islam insyaAllah. Aku laqad hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya lupa ada tabung di belakang sana untuk sekolah tuan-tuan. Mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan dapat membantu maqas, dapat menjana kekuatan insya-Allah. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tasbih kepada Rasulullah.